Kita duk talqin tepi telinga dia, kita kata la ilaha illallah. Dia hak duk dengar ni, sambil-sambil duk dengar tu duk nampak dah apa benda azab yang dia nak kena. Dia duk nampak dah apa benda azab yang dia nak kena, apa benda balasan yang dia nak kena. Dia duk nampak tu, kubur duk gamit panggil dia mai lekat. Dia duk nampak tu, kubur kuih lama kuih duk sempit. Dia nampak tu, kubur kuih lama kuih duk kelam. Dia nampak tu, kalau jingking tengah duk tunggu. Dia nampak tu, ular tunggu masa mai untuk nak siksa, nak patuk, nak pagut dia. Kerana dosa yang dia buat dulu atas dunia. Orang macam ni, Allah bagi nampak ke dia. Allah, tuan-tuan. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan, yang Nabi galakkan untuk kita baca pada setiap malam sebelum tidur. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebut allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah taala kata allazi khalaqal maut wal hayata. Allah lah, dialah yang menjadikan maut, kematian, wal hayat, dan juga hidup. Allah kata Allah yang menjadikan hidup, Allah yang menjadikan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dan menzahirkan keadaan siapa diri kamu yang sebenar. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya dialah yang maha kuasa, Al-Aziz, maha membalas segala amalan kamu, lagi maha mengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
Tuan-tuan, pada surah Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah taala menceritakan pada ayat yang ke-35, pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimana keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia, telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah rakamkan satu perkataan daripada mereka. Allah Ta'ala kata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal lazi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami, kerana kami nak buat na'mal salihan, amal salih ghairal lazi kunna na'mal, yang mana di atas dunia dulu kami tak boleh buat. Allah jawab kepada mereka ni, apa Allah Ta'ala kata? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumul nazir. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, bukankah kami telah memberi, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Allah Ta'ala kata, umur yang kami bagi ni tak cukup lagi ke? Tuan-tuan, umur Allah bagi kepada kita ni masing-masing rezeki. Ada orang yang dia rezeki dia umur 7 tahun, habis 7 tahun mati. Ada orang yang Allah rezeki umur dia 17 tahun, habis 17 tahun mati. Ada orang yang dia 27 tahun, 37 tahun, 5 tahun, macam-macam. Berapa rezeki yang Allah bagi. Allah Ta'ala kata, awalam nu'ammirkum ma yatazakka. Allah Ta'ala kata, tak cukupkah masa yang kami lanjutkan kepada kamu? Apatah lagi, kata ulama, kalau Allah beri umur kepada dia 40 tahun dan ke atas, yang mana pada masa tu Allah Ta'ala kata, man tazakkar wa ja'akumun nadhir, yang mana Allah memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir. Bukan setakat tu, bahkan kami datangkan peringatan-peringatan berbentuk kuliah. Kedatangannya mai Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan-peringatan untuk kamu ingat tentang kebaikan-kebaikan yang mesti kamu lakukan sebelum kamu mati. Allah Ta'ala kata, fazuqu, maka rasakan, fama lizzalimina nasir. Allah Ta'ala kata, rasakan azab yang pedih, azab siksa, kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kerana pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan kita akan ceritakan satu hadis yang mana Nabi bawa mai kepada kita dua keadaan. Keadaan orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut, keadaan orang-orang yang dia akan menghadapi mati. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, allazi khalaqal maut. Bismillah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tadi, allazi khalaqal mauta wal hayat, iaitu keadaan orang yang mati dan orang yang hidup yang Allah bagi. Di dalam satu hadis, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyah, inna lanakrahu al-maut. Qala laysa dhalik, lakinna al-mu'mina idza hadarahu al-maut bushira biridwanillah wa karamatihi, falaysa shay'un
ahabba ilaihi mimma amama, fa ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafir fa idza hudira bushira bi'azabillahi wa 'uqubatihi falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Daripada seorang sahabat nama dia Ubadah bin Samit. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ahabba Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Nabi kata, siapa yang dia suka jumpa dengan Allah. Ni Nabi kata. Nabi kata, siapa yang dia suka jumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan Nabi sambung, Nabi kata, siapa yang dia tak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tak suka berjumpa dengan dia. Nabi kata, satu hari Nabi kata, Nabi bagi satu statement, Nabi bagi satu penjelasan. Nabi terang kepada kita dengan penjelasan yang mudah, dengan penyataan yang mudah. Nabi kata macam ni. Nabi kata, siapa yang dia suka berjumpa dengan Allah, Allah akan suka berjumpa dengan dia. Dan Nabi kata, siapa yang dia tak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun Nabi kata takkan suka untuk nak berjumpa dengan dia. Tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, Aisyah isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, dia kata dekat Nabi, qalat Aisyah, inna lanakrahul maut. Dia kata, Aisyah kata, kalau macam tu jenuhlah kami ya Rasulullah. Aisyah kata, kalau macam tu jenuhlah kami. Kami ni kalau boleh ni tak mau mati. Aisyah kata, kami tak suka mati. Mati ni, Aisyah kata, berjumpa dengan Allah. Jadi kalau tak suka mati, makna kata kami ni tak suka jumpa Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka jumpa kami. Adakah macam tu maksud yang Tuan nak kata? Aisyah bila dengar Nabi kata lagu tu, dia tanya balik ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah maksud Tuan, adakah yang Tuan kata tu macam ni? Bila kami ni tak suka mati, tak bersedia untuk mati, tak berapa nak minat nak menghadapi mati, kami ni bila mati nak kena berjumpa dengan Allah. Bila kami tak suka mati, adakah maknanya Allah nanti ni tak suka kepada kami sebab kami tak suka mati? Itu maksud Aisyah. Bila Nabi sebut, Nabi kata siapa yang suka jumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah tak suka dengan dia. Aisyah tanya satu soalan. Aisyah minta penjelasan. Aisyah minta satu penjelasan supaya Nabi terang dengan lebih jelas, dengan lebih baik. Mana ada orang, tuan-tuan, yang atas dunia ni suka mati? Orang yang suka mati ni dua je. Sama ada hidup dia ni, dia kecewa dengan hidup dia. Dia hidup sakit, tak boleh nak hidup lagu macam orang normal, macam orang lain, mungkin dia suka mati. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, orang yang special Allah bagi kat dia, dia suka kepada mati syahid. Yang tu kemungkinan dua jenis orang ni suka mati. Tetapi kebanyakan daripada manusia ni bila tanya balik, tak ada siapa yang suka mati. Tanyalah siapa pun, bila sebut kata mati, kalau boleh tak mau lagi, kalau boleh extend tambah, kalau boleh lanjut, dan kalau boleh bukan setakat tu, tak mau mati.
Tambah pula dengan duk minta doa, ya Allah bagi panjang umur, ya Allah bagi tambah rezeki. Bila tambah rezeki, harta banyak, lagilah dia takkan ingat nak mati. Dia tak mau nak mati kerana harta banyak. Maka jadi macam tu. Aisyah pun dia kata, Aisyah pun dia sebut macam dia sebut. Aisyah kata tak suka jumpa Allah, maksud tak suka mati. Kami tak suka mati. Adakah Allah tak suka berjumpa dengan kami? Itu cerita dia, Aisyah. Bila Nabi dengar Aisyah sebut macam tu, bila Nabi dengar Aisyah tanya lagu tu, qala laisa dzalik. Bila Aisyah sebut macam tu, maka Nabi pun jawab. Nabi kata laisa dzalik. Nabi kata dah. Nabi kata bukan macam tu makna dia, bukan macam tu maksud dia, bukan macam tu. Macam yang kamu faham tu, Nabi kata tak betul. Macam yang kamu faham tu dia tak berapa tepat. Nabi kata bukan makna yang tak suka mati tu makna Allah tak suka jumpa dia, bukan maksud macam tu. Makna kata siapa yang suka jumpa dengan Allah, makna yang kata siapa yang tak suka jumpa dengan Allah, makna yang kata Allah suka jumpa dia, Allah tak suka jumpa dia tu, makna dia macam lain. Maka Nabi pun sambung. Nabi kata walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamah fa ahabbu liqa' Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Ni dia Nabi sebut. Nabi kata maksud aku kata tadi tu macam ni. Nabi kata maksud yang aku kata tadi tu macam ni. Nabi kata walakinnal mu'minun iza hadarahul maut. Nabi kata semua orang yang hidup ni akan mati. Semua orang yang hidup ni macam kita tahu akan mati. Dan orang yang nak mati ni bila dia dekat dengan mati, Allah akan bagi nampak kepada dia benda hak dia nak terima saat ini. Nabi kata iza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Nabi kata bila kematian tu dekat nak kunjung tiba, bila sakaratul maut tu dekat dengan dia, bila dia ni dekat dah dengan nak mati, tak lama sangat dah, Nabi kata maka Allah akan nampakkan kepada dia benda hak dia nak terima saat gini lepas mati. Apabila dia nak mati lagi 1 detik, lagi 2 detik, lagi 1 minit, keadaan detik-detik akhir hidup dia tu Allah bagi nampak ke dia. Allah bagi nampak apa yang dia buat dulu atas dunia dan kebaikan-kebaikan ganjaran yang dia peroleh masa dia nak mati nanti. Allah bagi nampak. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi majlis-majlis orang yang dalam keadaan menghadapi sakaratul maut ni, dia macam-macam passion. Ada orang yang kadang dia nampak dia macam duk gagau tak gagau, macam duk tangkap tak tangkap, macam duk tepi tak tepi, dia macam-macam keadaan. Pasal apa? Pasal dia nampak benda hak kita tak nampak. Itu cerita dia. Sebab apa? Sebab dia nampak dekat dia nak mati. Nabi kata busyira, digambarkan, dibawa mai berita kepada dia, diceritakan, didengarkan, dipertonton, diperlihat pada dia benda yang dia nampak. Kebaikan yang dia buat dia nampak, benda yang dia buat dia nampak. Maka Nabi kata dalam hadis ni, idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Maka diberi satu kabar gembira, satu good news kepada dia. Apa hak dia terima saat ini, yang dia nak terima saat ini, dia nampak dah. Dia nampak saat ini nak masuk kubur. Kubur dia luas, dia nampak. Dia nampak satu kubur tu daripada raudhah, daripada taman-taman syurga. Dia nampak kubur dia ni nak jadi satu tempat yang indah. Saat lagi dia kata nyawa dia nak keluar tu, Allah bagi nampak. Allah bagi nampak kubur dia terang. Saat lagi bila dia nak keluar tu, dia nak mati, dia nampak dah kubur dia lapang.
Saat lagi dia nak mati, dia nampak dah kubur dia ni nak jadi satu cawangan daripada cawangan-cawangan syurga. Maka kerana tu Nabi kata falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amam. Maka Nabi kata pada ketika itu, masa dia nak mati itu, dia duk nampak dah kebun-kebun syurga. Maka orang yang macam ni, Nabi kata tak ada benda lain yang dia mau melainkan benda hak dia duk nampak. Itu maksud dia. Maksud Nabi, Nabi kata kawan hak tadi ni yang dia suka mati itu kerana apa? Kerana Allah pertontonkan depan dia kebaikan, ganjaran yang dia nak dapat. Kerana dengan tu Nabi kata bila dia nampak, tak ada dah benda lain yang dia teringin pada masa tu, melainkan dia teringin benda yang Allah gembirakan, nampakkan di depan mata dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kita tuan-tuan, dalam banyak-banyak berita kita terima berita kematian yang kita duk tengok depan mata kita. Adik-beradik kita, jiran tetangga, kawan rapat kita yang baik, yang mati depan mata kita, yang kita tak nampak sebenarnya apa yang dia nampak. Bila kita pergi majlis tu, kita duk perhati tengok dia tu macam-macam kelaku yang duk berlaku depan dia. Tetapi kita hak duk ni, duk talqin, duk ajak ni, kita tak tahu dan kita tak nampak apa yang berlaku pada dia. Maka Allah nak supaya Nabi bagi tahu kepada kita tentang hal keadaan orang hak nak mati ni. Allah bagi tahu. Allah Ta'ala kata hidup mati ni Allah uji kamu. Dalam masa yang sama juga Allah nak supaya Nabi bagi tahu kepada kita, dalam keadaan kamu nak mati ni, begini keadaan dia. Nabi kata dua aja. Kamu hidup, kamu akan mati, apa yang kamu dapat, yang tu yang kamu nampak keredaan Allah. Kemuliaan Allah, Allah akan bagi dia nampak. Kubur dia jadi lapang, dia nampak. Dia nampak. Kubur dia jadi terang, dia nampak. Dia nampak segala-gala kebaikan-kebaikan, ganjaran-ganjaran dalam kubur. Semuanya Allah bagi nampak ke dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Dia nampak segala nikmat yang duk tunggu dalam kubur tu, semuanya dia nampak. Maka kata Nabi, dia suka untuk berjumpa dengan Allah. Allah juga suka menerima kedatangan dan jumpa dengan dia. Most welcome, ahlan wa sahlan kepada orang yang macam ni. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, wa innal kafir idza hudira bushira bi'azabillah wa 'uqubati. Nabi sambung, Nabi kata maka adapun orang-orang kafir, maka adapun orang-orang kafir. Tuan-tuan jangan ingat orang-orang kafir ni orang yang kafir murtad saja, orang yang dia memang bukan Islam saja. Ada juga orang yang dia ni yang termasuk daripada kalangan orang yang juga akan menerima berita yang tak berapa baik ni, orang yang bantah. Ni orang yang bantah, yang duduk atas dunia dulu, kita suruh lagu lain, dia buat lagu lain, dia tahu, bukan dia tak tahu. Benda baik yang kita sarankan, yang Nabi suruh, yang Quran suruh, yang Allah suruh, dia tahu, tapi dia tak buat. Dia tahu, tapi dia tak buat, bahkan dia bantah dengan Allah. Maka Nabi kata orang macam ni, iza udira bushira bi'azabillah wa 'uqubatihi. Nabi kata apabila mai kepada dia berita tentang kematian ni, busyira bi'azabillah, dinampakkan, dikabarkan, diberitakan kepada dia azab yang akan dia kena. Allah, tuan-tuan. Kita duk talqin tepi telinga dia, kita kata la ilaha illallah. Dia hak duk dengar ni, sambil-sambil duk dengar tu duk nampak dah apa benda azab yang dia nak kena. Dia duk nampak dah apa benda azab yang dia nak kena, apa benda balasan yang dia nak kena. Dia duk nampak tu, kubur duk gamit panggil dia mai lekat.
Dia duk nampak nu kubur kuih lama kuih duk sempit. Dia nampak nu kubur kuih lama kuih duk kelam. Dia nampak nu kalau jingking tengah duk tunggu. Dia nampak nu ular tunggu masa mai untuk nak siksa, nak patuk, nak pagut dia kerana dosa yang dia buat dulu atas dunia. Orang macam ni Allah bagi nampak ke dia. Allah, tuan-tuan, cuba kita bayangkan, kita ni kedudukan kita, Allah tak suka tengok kita dan Allah pertontonkan kita benda yang kita tak mau tadi ni. Allah, tuan-tuan. Sebab itu ayat Quran yang kita baca tadi peringatan kepada kita semua tentang kebaikan-kebaikan yang mesti kita buat, yang mesti kita teruskan, yang mesti kita laksana dan istiqamah. Maka Nabi sambung, Nabi kata, "Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amama." Nabi kata, oleh kerana tu kawan yang tadi ni benda yang paling dia tak mau bila dia mati, bila dipertontonkan, dilihatkan kepada dia benda-benda yang tadi tu, benda itulah yang dia tak mau. Maka kata Nabi, kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Orang ni dia benci sebab dia tak mau hadapi benda-benda tadi, dia tak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tak mau berjumpa dengan dia. Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita beroleh syurga insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis yang selalu kita dengar, Nabi SAW sebut daripada Anas bin Malik, riwayat sahih Muslim, Nabi sebut, yattabi'ul mayyita salasa fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Hadis familiar tuan-tuan, popular, kita selalu dengar. Nabi kata ikut kepada orang yang mati ni. Nabi kata bila satu orang mati ada satu orang, 3 nanti ikut dia. 3 nanti ikut orang yang mati ni. Nabi kata fayarji'u isnan. Nabi kata 3 yang akan ikut tu 2 akan patah balik, wa yabqa wahid, 1 akan tinggal. Nabi kata yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Nabi kata 3 hak ikut tu apa dia? Ahli keluarga dia. Satu orang bila dia mati, keluarga dia, anak dia, isteri dia, suami dia, anak-anak, keluarga, masyarakat, kawan-kawan semua turut pi sampai di kubur. Yang anak-anak ni duk kepai-kepai tanah, yang isteri sambil duk pegang kain, duk sedih, duk lap air mata, yang anak ni duk kepai, duk turun masuk dalam liang. Takat tu je habuan anak tu nak boleh tolong, nak boleh bantu. Anak, keluarga, kawan-kawan, saudara semua nanti akan balik. Nabi kata Nabi kata semua akan balik. Wa malu, dan Nabi kata yang akan balik juga apa dia? Harta dia. Hantar mai bersama dengan dia tu apa dia? Kereta-kereta dia. Anak dia nanti bawa kereta dia, harta-harta dia. Lepas tu semua pakat balik. Dan Nabi sambung, Nabi kata wa yarji'u ahluhu wa malu, dan semua akan balik, wa yabqa amalu, dan yang kekal apa dia? Yang akan kekal adalah harta, yang akan kekal adalah amalan dia. Tuan-tuan, hadis ni selalu kita dengar. Persoalan dia apa dia tuan-tuan? Sejauh mana persediaan kita, sejauh mana amalan yang kita buat. Itu soalan dia. Kita duk tahu dah hadis ni, kita duk dengar dah, tetapi sejauh mana amalan yang kita buat, sejauh mana kebaikan-kebaikan ni kita duk tambah daripada hari ke hari, kita duk tambah daripada hari ke hari. Sebab itu dalam satu hadis bila Aisyah tanya kepada Nabi, satu orang mai tanya kepada Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ditanya kepada Nabi, amalan apa ya Rasulullah yang Allah cukup suka? Satu orang yang berjumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi, nak tanya tuan ni, dalam banyak-banyak amalan lah saya nak tanya ni, amalan apa yang paling sekali Allah suka?
Cantik soalan dia. Kawan tu main tanya, ya Rasulullah, nak tanya ni, dalam satu-satu amalan ni, banyak-banyak ni amalan baik ni, hak mana yang paling Allah suka sekali? Dia tanya kepada Nabi. Bila Nabi dengar soalan macam tu, Nabi bagi jawapan yang ringkas, padat, kena kepada semua. Nabi kata, yang kata amalan yang Allah suka ni, yang kata amalan yang paling Allah suka ni apa dia? Adwamuha wa in qalla. Cantik tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata yang paling sekali Allah suka apa dia? Buatlah amalan baik apapun, janji hampa buat dan hampa tak tinggal, wa in qalla, walaupun benda kecil. Nabi kata benda baik apapun semua Allah suka, yang pentingnya hampa buat. Nabi kata, dan yang pentingnya kamu istiqamah berterusan buat benda tu, wa in qalla, walaupun sekecil-kecil. Amalan yang kecil-kecil kita maintain buat, tuan-tuan. Contoh kita nak buat mai pagi ni apa dia, tuan-tuan? Contohnya kita nak tidur. Nak tidur. Berapa ramai orang yang dia mengekali bila nak tidur tu dia baca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya, Nabi sebut dalam hadis. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Berapa ramai orang yang dia nak tidur dia baca hal tu. Kecil ya tuan-tuan, bukan besar mana. Bukan suruh tahajud, bukan suruh baca Quran sampai berapa juz dah. Doa tu itu sunnah Nabi. Selain daripada Nabi baca ayat kursi, selain daripada Nabi baca beberapa ayat Quran, beberapa ayat Quran 3 qul dan sebagainya, Nabi suruh kita baca doa. Tapi berapa ramai orang yang dia mengekali benda kecil. Benda kecil ya tuan-tuan, bukannya banyak pun. Kita bangkit daripada tidur, apa yang Nabi suruh? Alhamdulillah. Nabi suruh baca doa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berapa ramai kita hak bangkit tadi, bukan hak kemarin-kemarin, hak tadi ni. Bangkit aja, celik buka biji mata, Alhamdulillah. Tak kesal mana tuan-tuan. Kecil ya. Kecil ya. Kita nak pakai buat. Ni hak kita duk main masjid, langkah kaki kanan. Nak masuk tandas, langkah kaki kiri. Benda tu benda yang simple, amalan sunnah yang simple, yang kecil-kecil. Tapi kebanyakan daripada kita tak boleh nak istiqamah, bahkan tak hati buat, kadang-kadang tinggal tu. Kita jangan sebut soal tahajud, kita jangan sebut soal baca Quran berjuih-juih, kita jangan sebut soal nak baca buku, kitab dan sebagainya. Benda hak Nabi suruh hak kecil-kecil ni, kalau kita boleh istiqamah, Nabi kata hak itulah amalan yang Allah suka. Tuan-tuan, saya ingat untuk orang awam macam kita ni cukup sangat dah kita mengekali benda-benda baik ni setiap masa kita buat. Nak masuk masjid, baca doa. Nak keluar masjid, baca doa. Nak masuk tandas, masuk dengan kaki kiri. Saya ingat saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kami di sekolah, kami ajak ni anak-anak ni, nak masuk tandas, masuk kaki kiri. Kalau salah, keluar balik. Bukan nak kata halang mereka hak masuk dah tu keluar balik, tapi nak bagi biasa benda tu. Oh tuan-tuan, dia nak jadi biasa ni, dia bukannya senang, melainkan dia nak kena ada jiwa dan nak kena latih. Silap langkah kaki kanan, keluar balik supaya jadi kebiasaan. Benda kecil tu yang kita kata sunnah tadi tu. Bahkan kadang-kadang benda yang kecil itulah yang jadi ikhlas kepada Allah. Kita duduk langkah kaki kanan, kita tak sedar. Kita duduk langkah kaki kiri oleh kerana dah jadi kebiasaan. Kita bangkit tidur, bismillah, alhamdulillah. Kita nak masuk masjid, kita baca doa. Nak pakai kasut, bismillah, pakai mula dengan kanan. Kita nak makan, kita nak ni dan sebagainya, tanpa kita sedar. Itulah amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi tuan-tuan. Antaranya apa lagi yang mudah kita buat? Amalan mengekali wudu. Amalan mengekali wudu. Kadang-kadang ada orang yang dia ada wudu dah, dia sambung lagi.
Dia perbaharui tajdid, dia perbaharui wuduk dia. Ada lagi wuduk bukan tak ada, tapi saja perkemah balik, saja ambil sekali lagi. Perbaharui wuduk dia. Dia duk berasa lagu tak selesa. Kalau tak ambil ayat semayang, berasa tak selesa. Berapa orang yang boleh kekal lagu? Tuan-tuan, kita tepuk dada tanya, amalan yang betul-betul kita istiqamah kita boleh buat, hak kecil-kecil ni apa dia? Cuba kita list tengok. Kalau kita boleh kekal buat benda tu, maka kata Nabi SAW, itulah amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada kita. Kemudian di hujung hadis Nabi sambung apa? Nabi kata, aklafu minal a'mal ma tutiqun. Nabi kata buatlah amalan takat yang mampu. Nabi kata buat amalan takat yang mampu buat. Nabi kata jangan tinggal. Kita ukur diri kita ni bukan setakat nak lawan dengan orang lain sangat, setakat kita mampu, tapi kita buat. Ni tambah tuan-tuan, kita Ramadan tak berapa lama dah. Pastikan selepas daripada Ramadan ada satu amalan yang kita buat di bulan Ramadan setiap hari yang lekat luar daripada Ramadan. Duk baca Quran setiap hari, luar daripada Ramadan, baca Quran macam Ramadan juga. Bulan Ramadan rajin semayang sunat, luar daripada Ramadan kekal dia baca Quran. Tuan-tuan, dia benda ni sebenarnya disiplin diri dan simple aja. Disiplin diri dia keluar masjid, disiplin diri dia habis-habis semayang tu nak kena tambah sikit semayang sunat sebelum bangkit. Habis-habis daripada dia semayang tu nak kena angkat tangan baca doa sikit. Habis-habis yang dia benda ni disiplin atas diri masing-masing. Dan dia nak kena ada aturan tu dalam diri dia supaya dia boleh buat sunnah yang Nabi SAW tinggal, sunnah yang kecil-kecil. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, Inna Allah yuhibbul atasa wa yukrahul tasa'ub. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang bersin. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang bersin. Wa yukrahut tasa'ub. Nabi kata, dan Allah benci, Allah tak suka kepada orang yang menguap. Tasa'ub ni menguap. Allah kata Allah suka kepada orang yang bersin dan Allah tak suka kepada orang yang menguap. Nabi sambung, Nabi kata, fa iza atasa fahamidallah. Kerana apa? Apabila orang yang bersin ni hamidallah, dia akan puji kepada Allah. Ni benda kecil tuan-tuan. Berapa ramai orang hak bersin dia tak kata apa-apa. Benda simple aja. Bersin, alhamdulillah, Allah suka. Fahaqqu ala kulli muslim sami'ahu ayyashammatahu. Nabi kata apabila satu orang lain yang dengar, maka sunat pula dia tu doakan kepada orang yang sebut alhamdulillah tadi. Kan sunnah apa dia? Bila kita baca alhamdulillah, kawan tu sebut apa? Yarhamkallah. Alhamdulillah, yarhamkallah. Ini benda yang simple kecil tuan-tuan, tapi benda ni berapa ramai daripada kita yang tinggal. Dan Nabi SAW sambung, Nabi kata, wa ammat tasa'ub, adapun menguap ni Nabi kata, fa innama huwa minasyaitan, dia ni daripada syaitan. Menguap ni tuan-tuan, kalau sampai tak kena waktu yang tu memang syaitan tunggu. Dia kalau pukul 11 no, dia main rasa nak mengantuk, dia tu lain. Ni pukul 8 pagi, 9 pagi dia menguap macam buaya nak telan apa, hak tu dia lain. Tambah pula Nabi SAW sambung, Nabi kata fayarudduhu mastata'a. Nabi kata kalau boleh menguap ni, kalau boleh elak, kalau boleh cuba tahan sedaya mungkin. Kita kalau boleh menguap ni jangan nganga lah luat.
tahan tu, pekuk mulut tu, biar kembang hidung meleleh yang mata tu. Hak tu yang Nabi sebut. Biar muka tu jadi huduh. Tuan-tuan, memang huduh sungguh. Kita tahan menguap ni, muka huduh nak abang bagi. Tapi hak huduh tu yang Nabi suruh. Bila tahan tu, dia hidung tu main jadi kembang, tak kembang, mata main nak jadi keluar air mata tu, itu yang Nabi suruh. Tahan kalau boleh. Kalau nganga juga, dalam satu hadis lain Nabi suruh tutup dengan belakang jari, dengan belakang tangan ni tutup mulut. Tak gaduh ambil tangan orang lain, tangan kita ni. Hak kita cerita benda hak simple ni yang Nabi suruh kita buat, yang kita nak kena kekal buat. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, faiza qala ha. Ada orang yang dia bersin ni, yang dia menguap ni sampai bunyi. Oh, bunyi tu. Ada ke tak tuan-tuan? Ada. Hak jenis nganga boya sungguh ni. Wah, bunyi tu, menguap tu. Nabi kata bila bunyi macam tu, dhahika minhu syaitan. Syaitan gelak dengan menguap dia. Syaitan gelak seronok dengan menguap dia tu. Hak tu ni bunyi, bunyi. Macam-macam pasien lah, ada orang bunyi ni macam-macam. Sebab itu Nabi tak suka dan Allah tak suka orang yang menguap. Tuan, benda ni simple, kecil je. Benda ni tak gaduh nak kena bayar duit, tak gaduh apa. Disiplin diri dalam nak mengekali buat amal kebaikan. Kita boleh buat yang tu, maintain yang tu, mengekali sunnah tu, buat apa yang Nabi abang ni, apa yang Nabi pesan ni, cantik dah tuan-tuan. Dan kita topak tambah yang lain tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ketika memang kita nak mati nanti. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Yang pertama tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang dia bersedia suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang suka berjumpa dengan Allah ni adalah orang yang Allah beritakan, Allah gambarkan, Allah perdengarkan, Allah pertontonkan kepada dia benda hak dia nak dapat bila dia mati nanti. Tuan-tuan, inilah doa, inilah benda yang selalu kita minta bila kita pergi satu-satu majlis kematian. Apa kita sebut doa? Raudatun, Allahumma ja'al qabrahu raudatun min riyadil jannah. Raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah, jadikan kubur dia ni daripada taman-taman syurga. Dan kita minta pula sebaliknya, jangan jadi kubur dia ni hufratun, lubang daripada lubang-lubang kawah-kawah neraka. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita selamat dan mudah-mudahan kita kekal berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita dapat kemudahan sepanjang kita nak menghadapi sakaratul maut, dan yang paling penting diberitakan dengan berita gembira kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, daripada hadis ni, perbanyakkan amal kebaikan. Dan kita perbanyakkan amal kebaikan tu, yang paling penting apa dia? Istiqamah. Kecil-kecil ia istiqamah. Sambil-sambil nak keluar masjid, tengok kok habuk ada apa kiri kanan. Bukan nanti tunggu Tok Siak. Tok Siak tu buat dah kerja dia, kita hak sambil jalan. Tengok-tengok pun ada apa hak boleh kita bantu tolong buat. Apa benda kebaikan-kebaikan kecil ni lah yang insya-Allah mudah-mudahan menjadi jaminan kepada kita untuk kita mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita manfaat, dan Allah beri kepada kita segala macam bentuk untuk kita nak melaksanakan amal-amal yang kita sebutkan tadi. Dan saya juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut bulan Ramadan yang tak berapa hari lagi nak hadir. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita semangat untuk kita nak buat sebanyak mungkin amalan. Tuan-tuan, rebutlah sebanyak mungkin amalan di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan kali ni beza daripada sebelum-sebelum ni, kita jangan rasa apa-apa. Kerja kita buat amal soleh, buat amal soleh, buat amal soleh.
Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.